Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para ahli ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah masih memberikan keizinan kepada kita bersama untuk kita hadir ke surau ini, salat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada sebahagian daripada kita untuk duduk terus mendengar tazkirah kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang boleh memberatkan timbangan mizan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran, kitab Ulum Al-Quran karya Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali Matzin, yang diterbitkan oleh Pustaka Salam. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 1 hari bulan 1 yang lalu, bulan lepas lah, bulan lepas, pada bulan 1 kita berada pada muka surat 50-58. Kita berada pada muka surat 58. Alhamdulillah kita dah membicarakan sepintas lalu kita tengok apa kitab ulum Quran. Bila kita sebut tentang ulum Quran ni ialah satu disiplin ilmu yang mana dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan bila kita sebut ilmu ulum Quran, banyak kitab, karya-karya ulama yang tulis tentang ulum Quran. Cuma cara penulisan yang berbeza, tajuk-tajuk yang berbeza, angle-angle yang diambil itu berbeza. Asas-asasnya semua hampir sama. Jadi kalau kita tengok kitab ini yang ditulis oleh pengarang ni, dia bawakan ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Kemudian ada perbahasan tentang tafsir, ada banyak bahagian. So yang telah kita ambil ialah bahagian daripada bahagian ulum Quran, ta'rif ulum Quran, perbahasan perbezaan antara ulum Quran, ilmu tafsir, usul tafsir. Kemudian bahagian 2 tu membincangkan tentang proses dokumentasi penyalinan Al-Quran, bagaimana Quran tu dikumpul zaman Nabi, sahabat. Kemudian tentang resam tulisan Al-Quran. Kemudian diakhiri pada bab itu, bahagian B itu, dengan kepentingan menjaga Al-Quran. Kemudian di bahagian C dia maksudnya tajuk pertama tu lebih kepada sejarah ilmu, disiplin ilmu itu sendiri, perbezaan. Kemudian sejarah Al-Quran itu sendiri. Kemudian dia terus bahagian C, dia ambil tajuk yang pertama, pengarang dia letak tentang I'jazul Quran, I'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran ni membicarakan tentang tajuk kemukjizatan Al-Quran. Dan I'jaz Al-Quran ini dia merupakan di antara tajuk-tajuk yang akhir yang dibicarakan oleh para pengkarya dalam ilmu ulum Al-Quran. Dia sebab ilmu tu dia kemudian dia akan jumpa lagi. Sebab i'jaz, mukjizat ni dia ada elemen amrun khariqun lil adah. Dia kata dia ada perkara yang mencari adat. Dia mukjizat lah. Bila kata mukjizat, dia melemahkan mukjizat. Dan kita dah tengok start daripada muka surat 52 tu, apa dia dikatakan tentang i'jaz Al-Quran, ta'rif i'jaz, perkataan i'jaz dalam Al-Quran, dia bawakan dalil, ta'rif i'jaz dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Kemudian dia bawakan pula apa yang dikatakan sebagai mukjizat Al-Quran. Itu skop yang pertama.
Kemudian skop yang kedua kita akan bahas pada malam ini, iaitu i'jaz Al-Quran menurut aliran pemikiran mazhab. Tu kita ambil situ ya. Skop yang kedua muka 58 tu. Skop i'jaz Al-Quran menurut aliran pemikiran mazhab. Bila kita dah bahaskan i'jaz ni, benda yang melemahkan, benda-benda ajaib yang ada dalam Quran, yang dijumpa orang kaji. Dan i'jaz ni dia berkembang. Ada nanti orang jumpa lagi. Kalau macam sekarang ni orang kata i'jaz ilmi, i'jaz itu sains. Orang kaji jumpa ada benda baru lagi. Tengok orang jumpa lagi. Itu semua kemukjizatan Al-Quran yang dulu orang tak jumpa, tapi dia akan berkembang. So dia akan sentiasa ada istilah i'jaz ni. Dan disiplin ilmu ni berkembang tu start daripada zaman 200-300 hijrah tu dia dah mula ada dah. Cuma aliran pemikiran ni yang pengarang ni dia bawakan bahawa apabila membicarakan tentang mukjizat Al-Quran ni, dia ada beberapa aliran pemikiran mazhab. Sebagaimana tuan-tuan belajar, kita ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Hanafi. Kalau mazhab akidahnya, Asy'ariyahnya, mazhab ulama salafnya, ulama khalafnya kan. Maka dalam membicarakan tentang i'jaz Al-Quran ini, cara berfikir memahami i'jaz tu juga ada mazhab-mazhab dia, kan. Supaya apabila kita membaca tentang kemukjizatan Al-Quran itu, kita tak tersasar daripada landasan yang sepatutnya. Jadi pengarang dibawakan tajuk tu ya. Jadi dia kata sini, i'jaz Al-Quran menurut aliran pemikiran mazhab. Dia kata Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justeru tidak hairan jika Quran sentiasa dibaca, dikaji dan diteliti. Pastinya Quran mukjizat abadi, maksudnya mukjizat dia sampai hari kiamat. Dan kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran bersifatnya maknawi itu perlu dikaji. Kita akan tengok, dibaca. Quran ni baca tu, boleh hafal tu salah satu tanda kemukjizatan Al-Quran. Dia ulama bahas tentang mukjizat Quran ni terlalu besar angle dia. Ada tengok angle ni, ada tengok sudut ni, ada tengok sudut ni. Orang bidang ni dia akan tengok sudut ni, orang bidang ni dia akan tengok sini. Orang sains dia akan tengok sains, orang fizik dia tengok ikut fizik, orang akidah dia akan tengok di sudut akidah, orang fiqh dia akan tengok ikut fiqh, ahli-ahli sufi dia akan tengok di sudut kesufian, ulama-ulama isyari, tafsir yang isyari itu dia akan tengok di sudut ilmu isyari, isyarat-isyarat pada ayat Quran, di sudut balaghi dia, bayani dia, badi' dia. Tu besar juga ni. Kalau kita katakan, kalau ngapal Quran, orang boleh hafal Quran itu satu bentuk mukjizat. Mana ada kitab lain orang hafal? Mana ada Taurat, Zabur, Injil orang tak hafal? Mana kitab-kitab Weda pun tak ada apa. Tapi Quran ni berapa ramai orang hafal, dan Allah beri kebolehan orang boleh hafal. Mukjizat. Salah satu bentuk i'jaz lah. Satu bentuk i'jaz. Dia ada i'jaz mukjizat, gitu Okey, kita tengok apa dia bawakan sini. Bab yang pertama, pendapat umum. Dia kata ini nak melihat aliran pemikiran mazhab. Secara umum, i'jaz Al-Quran mengemukakan 3 aspek utama. Secara umum, kalau kita tengok, bila sebut tentang i'jaz Al-Quran, dia ada 3 aspek utama yang dibincangkan, iaitu kemukjizatan Al-Quran dari sudut fasahah dan juga balaghah. Dari sudut maksudnya, kalau kita tengok ayat Quran tu, tengok dia sudut bahasa dia, dari sudut dia punya balaghah, contoh-contoh al-amsal yang dia bawa, dia punya perumpamaan itu. Kemudian kefasihan bahasa tu, dia punya fasih lancar ya. Kalau macam orang belajar tajwid ni, fasahah tu dia lebih dari kita kata kelancaran bacaan. Tapi kalau fasahah dari sudut balaghah ni, dia tengok dari sudut susunan bahasa tu, dia ada satu tautan yang kefasihan dia begitu. Okey. Kemudian dia katakan yang kedua, susunan dan juga gaya bahasa. Gaya bahasa Arab itu sendiri yang ada pada ayat Al-Quran itu. Susunannya, gaya bahasanya cantik, rima-rima dia. Itu yang kedua. Kemudian serta isi kandungannya. Yang ketiga, isi kandungan. So kata pengarang ni, bila disebutkan i'jaz Quran, ada 3 aspek yang utama. Satu, dia kata fasahah balaghah. Yang kedua, susunan gaya bahasa. Dan yang ketiga, konten itu sendiri, kan?
konten itu sendiri, maklumat yang ada di sebalik ayat-ayat itu. Itu benda yang paling besar, bayani yang ada. Dia ada ijaz bayani, nanti kita akan sentuh dia. Okey. Mana Al-Qattan ni dia ada karya dia, Mabahis fi Ulumil Quran. Mabahis fi Ulumil Quran, karya dia Mana Al-Qattan. Dia mengemukakan 3 pendapat tentang kemukjizatan Al-Quran. Bagi Mana Al-Qattan, dia kata ada 3 pendapat tentang kemukjizatan Al-Quran. Ni dari sudut nak melihat aliran pemikiran mazhab. Yang pertama dia kata ada golongan, yang pertama golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni golongan yang mendahulukan akal daripada dalil. Dalil akli dengan dalil nakli, dia mendahulukan akal. Maksudnya akal tu akan membuat keputusan terhadap hukum. Dia bukan, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita akan letakkan dalil nakli itu di atas. Akal tu akan proses, tengok, bincang. Betul. Dalil Quran dengan hadis tu letak di atas. Tapi kalau Mu'tazilah ni dia letak akal atas. Akal tu yang menentukan dalil tu. Kita letak dalil tu di atas. Dia banyak guna akal tu. Akal tu mengatasi, dia kata yang pertama ni ada golongan Mu'tazilah mengatakan bahawa keseluruhan Al-Quran adalah mukjizat. Kata dia seluruh Al-Quran adalah mukjizat, iaitu bukan sebahagian atau beberapa bahagian sahaja. Oleh itu golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa i'jaz itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan sebahagian. Kalau golongan Mu'tazilah dia kata seluruh Al-Quran itu adalah mukjizat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebahagian ulama berpendapat kemukjizatan Al-Quran terletak pada sebahagian kecil saja, bukan pada semua Al-Quran itu. Sebahagian kecil atau sebahagian besar Al-Quran tanpa terkait dengan surah. Maksudnya dia tengok pada bahagian-bahagian aja, mana tempat ni ada mukjizat, ni ada i'jaz, ni ada mukjizat. Sebab mukjizat tu kita dah bincangkan pada kuliah yang lalu, dia mesti ada elemen amrun khariqul ada, dia melemahkan, dia mencabar. Datangnya cerita itu mencabar, dan orang nak lawan tak boleh lawan, orang nak tiru tak boleh tiru, tak boleh buat, kan? Tu i'jaz. Maksudnya benda i'jaz ni dia mesti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada perbuatan manusia. Dia memang melemahkan. Manusia tak boleh lawan, manusia tak boleh cabar, dan dia tu sendiri, mukjizat tu sendiri mencabar, dia kata. Okey, pendapat yang kedua dia kata sebahagian ulama kata mukjizat Al-Quran ni terletak sebahagian kecil ada ataupun sebahagian besar tanpa terkait dengan surah tertentu, surah ini mukjizat ni, tak, dia kata dalam bentuk begitu. Erti kata lain, sebahagian daripada Al-Quran boleh menjadi kadar i'jaz sama ada sedikit ataupun banyak tanpa terikat atau dikaitkan dengan surah. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran. Fa'tu bihaditsin mithlihi. Mithlihi itu semisal dengan Al-Quran. In kanu sadiqin. Sekiranya mereka ni orang-orang yang benar. Maksudnya mana-mana bahagian Al-Quran tu, mungkin sebahagian kecil atau bahagian besar, itu dinamakan sebagai Quran. Dan setiap bahagian tu yang ada elemen i'jaz, mukjizat padanya, maka dia, sebagian ulama mengatakan itu adalah i'jaz Al-Quran. Itu golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga pula, ulama lain berpendapat kemukjizatan cukup dengan satu surah yang lengkap. Ada pula sebahagian ulama lain dia kata satu surah yang lengkap aja dikatakan sebagai kemukjizatan Al-Quran itu, sekalipun surah itu surah yang pendek, ataupun dengan satu atau beberapa ayat sahaja. Ini skop dari kecil. Ini pendapat ulama yang sebenarnya. Satu surah pendek ke, surah panjang ke, ataupun beberapa ayat ke, sudah cukup untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan sekiranya kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami iaitu Muhammad, iaitu Al-Quran yang kami turunkan, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkan
dengan satu surah pun cukup. Satu surah seumpama Al-Quran, surah dalam Al-Quran, surah paling pendek, inna ataina ke, qul huwallah ke, dapat buat macam itu pun dah. Itu semisal Al-Quran. Dia kata wad'u syuhada'akum, dan kamu tanya, panggil saksi orang tengok, tanya orang lain selain daripada Allah SWT, minta bantuan in kuntum sadiqin, kalau mampu. Suruh dia dinilai. Okey. Itu dalil. Jadi yang kedua, yang ketiga ni diambilkan, ada mengatakan sebahagian secara umum, ada mengatakan surah yang pendek ataupun beberapa ayat saja. Dua-duanya berdalilkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Cuma Mu'tazilah dia kata keseluruhan Al-Quran. Okey, kita tengok bab yang kedua, dia kata pendapat tokoh pemikiran. Dia kata ni golongan-golongan yang bila membicarakan tentang mukjizat, i'jazul Quran ni, dia adalah tokoh-tokoh pandangan mereka. Pada dasarnya ulama sepakat tentang kemukjizatan Al-Quran, konteks yang sangat luas. Itu saya kata tadi, apabila membicarakan tentang mukjizat Al-Quran, dia sangat luas. Idrak, nak sampai kepada ilmu itu, nak memahami, nak ta'ammuk, nak menguasainya terlalu luas. Dia boleh pergi banyak angle, dia kata. Namun begitu, terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan aliran pemikiran di antara orang-orang yang membincangkan tentang ilmu i'jaz Al-Quran ni. Ada yang berbeza pandangan. Dia kata seperti Mu'tazilah. Dia kata Mu'tazilah serta jumhur ulama. Biasanya tajuk tentang i'jaz Al-Quran ni dia akan angkat Mu'tazilah dengan jumhur, Mu'tazilah dengan ahli sunnah lah, kita katakan lebih kurang gitu, mudah nak faham. Sebab zaman mula tu Mu'tazilah dulu 200-300 hijrah tu, Mu'tazilah di tengah kuat, dan dia mula menaikkan elemen pengkajian tentang i'jaz Al-Quran. Dia yang angkat, dia memberikan idea pandangan ulama-ulama Mu'tazilah. Dan selepas itu baru ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu kita sebut sebagai jumhur ulama lah bersepakat. Cuma kita tengok Mu'tazilah ni sebenarnya dia, cara dia berfikir bagaimana, apa yang beza dia kata. Secara tengok seperti Mu'tazilah serta jumhur ulama dalam hal kemukjizatan Al-Quran secara terperinci dan bahagian sebagaimana berikut. Dia ada dari sudut terperinci dan juga dari sudut bahagian dia kata. Okey, tengok yang pertama, tokoh-tokoh Mu'tazilah dia kata sekitar abad kedua atau abad ketiga hijrah, dia kata lahir fahaman as-sarfah. Ni 200-300 hijrah ni dia lahir fahaman al-sarfah. Dia kata as-sarfah. Apa dia sarfah ni? Yang dipopori oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni geng-geng guna akal ni, dia ada satu kefahaman mereka. Apabila mereka membicarakan tentang Quran, dia ada satu kefahaman, namanya as-sarfah. Apa dia sarfah ni? Penjelasan ringkas tentang pendapat golongan tersebut adalah sebagaimana berikut. Ni nak terang apa golongan Mu'tazilah berfikir. Dia katakan sarfah ni kata. Pertama dia kata, ni ulama-ulama Mu'tazilah, dia kata Ibrahim bin Sayyar An-Nazam yang meninggal 224 hijrah. Ini abad kedua lah. Berfahaman Mu'tazilah. Ni jenis akidahnya akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kita sebut sudah akidah lah. Pegangan di Mu'tazilah, dia mendahulukan akal, dia kata. Berpendapat bahawa kemukjizatan Al-Quran disebabkan adanya sarfah atau pemalingan. Dia kata sarfah maksud dia terjemah kat sini pemalingan. Maksudnya apa? Pemalingan. Dipalingkan. Ayat Quran, datang ayat Quran, tiba-tiba kita nak lawan ayat Quran tu, Allah palingkan, jadi kita tak boleh nak lawan. Bahasa mudah lah. Dia sarfah. Dia ada elemen sarfah. Ayat Quran tu semua mukjizat, hebat kan? Tapi sebenarnya kalau kita manusia biasa atau Arab nak lawan, dia boleh lawan. Tapi Allah sarfah, Allah Ta'ala palingkan, jadi kita tiba-tiba jadi lembek lutut. Jadi bagi ayat Quran nak lawan tak boleh kan? Okey, tengok apa dia kata. Untuk itu An-Nazam menjelaskan bahawa i'jaz Al-Quran terletak aspek sarfah, dia kata, iaitu Allah memalingkan orang-orang Arab yang berusaha menandingi Al-Quran. Sebab itu Al-Quran tu dia datang dengan fa'tu bisuratin min mithli. Quran tu datang, dia mencabar, datang buat macam ayat Quran. Ikut Mu'tazilah, kefahaman dia sebenarnya orang Arab ni boleh lawan, dia mampu buat, tapi Allah sarfah kan. Allah Ta'ala jadikan kalau dia ni ada niat je dia nak lawan, tiba-tiba dia jadi tak cerdik. Kalau dia pandai, tiba-tiba dia jadi bodoh.
Dia ni banyak idea, macam-macam dia buat, tiba-tiba berdepan ayat Quran dia, tiba idea hilang. Allah palingkan. Ini cara berfikir Mu'tazilah, dia kata. Iaitu Allah memalingkan orang Arab yang berusaha menandingi Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menghadapinya atau menyainginya. Ini idea pemikiran Mu'tazilah. Itu katanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam kata. Erti kata lain, An-Nazam juga menyatakan bahawa Allah telah memalingkan manusia untuk mencabar Al-Quran dengan cara menciptakan kelemahan padanya sehingga tidak dapat mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Bagaimana? Idea si Nazam ni, dia kata bila Allah sorfahkan itu, cabaran Allah itu Allah palingkan, menyebabkan manusia orang Arab dia jadi lemah dan dia tak boleh cipta yang semisal dengan Al-Quran. Sebenarnya boleh, tapi Allah palingkan. Ni dia, kalau kita tengok sekali lalu nampak macam okey, tapi sebenarnya kita tengok kalau itu tak mukjizat lah Quran ini, kan? Quran ni lemah lah, boleh ditandingi, cuma Allah tak bagi orang tanding. Kita boleh faham gitu. Maksudnya Quran ini lemah, cuma Allah tak bagi tanding. Siapa nak tanding, Allah Ta'ala bagi dia lemah, kan? Gitu. Tengok cara berfikir Mu'tazilah, dia kata. Justru seandainya Allah tidak memalingkan manusia, tentunya mereka mampu menandingi Al-Quran. Jadi kata pemikiran An-Nazam ni, kalau Allah tak palingkan, tak ada elemen sorfah itu, maka sebenarnya ramai orang Arab ni boleh buat sama level macam ayat-ayat Al-Quran itu, tapi sebabkan sorfah yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala palingkan. Itu yang pertama, golongan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, Hisham Al-Fuatiti, dia kata Hisham Al-Fuatiti meninggal 218 Hijrah. Berpahaman Mu'tazilah juga, dia mengatakan bahawa ketika berfirman, Allah memberikan daya yang melemahkan manusia untuk menandingi Al-Quran. Ketika berfirman, Allah memberikan daya yang melemahkan manusia untuk menandingi Al-Quran. Maksudnya bila baca ayat Quran itu, di firman Allah tu nak lawan tak boleh. Secara automatik. Kalau benda lain, contohnya buat syair ke, buat pantun ke, buat qasidah ke, boleh lawan, buat. Tapi bila datang Quran, baca je tu jadi lembek lutut. Gitu. Okay. Kemudian tengok yang ketiga. Ali Ibn Isa Ar-Rumani yang meninggal 386 Hijrah. Dia ni golongan Mu'tazilah juga. Dia kata dia melihat lebih jauh lagi. Dia kata iaitu Allah telah mengalihkan perhatian manusia sehingga mereka tidak mempunyai keinginan. Kita garis bawahkan. Mereka tidak mempunyai keinginan menyusun suatu karya untuk menandingi Al-Quran. Kalau ikut pandangan Rumani, Mu'tazilah juga, dia kata Allah sendiri paling sorfah tadi. Manusia ni perhatian, menyebabkan manusia ni bila sebut je Quran ni memang tak ada feel lah nak lawan, tak nak. Dia sendiri dia memang tak ada rasa nak lawan, kemudian nak susun buat satunya Quran pun tak nak. Itu kata Ar-Rumani. Ni pandangan golongan Mu'tazilah. Dia start daripada sikit, dia naik lagi, kemudian dia melihat sudut yang lebih jauh lagi. Oleh itu pengalihan tersebut menyebabkan manusia tidak tertarik untuk melakukan saingan, juga tentangan terhadap kitab suci ini, itu Al-Quran. Sebab pengalihan tersebut, nak saing pun tak nak satu, nak tentang pun tak nak, dua. Maksudnya golongan musyrikin, kata-kata golongan kafir lah, dia nak menyaingi pun dia tak nak, tak ada feel baca Quran. Kemudian nak lawan pun tak nak. Kan? Itu rumusannya. Maksud as-sarfah ialah Allah memalingkan para hambanya dengan menarik kehendak mereka. Tengok bagaimana dapat dirumuskan yang dikatakan palingan tadi oleh Mu'tazilah. Allah dipalingkan hambanya dengan cara dia menarik kehendak mereka, kehendak untuk menyaingi itu, dia tarik dan mengeluhkan lidah-lidah mereka untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Itu dikatakan sarfah.
Ini geng-geng Mu'tazilah dia berpahaman sedemikian. Maksudnya dia memahami Quran itu sebenarnya tidak boleh ditandingi adalah disebabkan Allah tak bagi. Nampak tak? Maksudnya Allah tak izin. Kan? Itu golongan Mu'tazilah. Berbeza dengan kita Ahli Sunnah wal Jemaah. Kita memahami Allah memang izin. Allah Ta'ala bagi, buatlah. Kalau kamu mampu buat supaya macam Quran itu. Buat. Cari orang yang boleh. Cari tak boleh makhluk manusia, cari jin ke. Minta bantuan binatang. Kalau ada binatang lah boleh bantu. Kalau ada jin, cari jin, bantu buat serupa Quran tu. Tandingi level bahasa dia. Allah Ta'ala bagi otak cerdik, pandai, buat serupa macam Al-Quran. Tu. Itu kita ahli sunnah. Tapi kalau Mu'tazilah tak, dia kata Allah cut. Bila sebut tentang Quran tu Allah Ta'ala cut semua. Dia gitu. Okey, kita tengok jumhur ulama pula. Apa kata pengarang dia tu? Pendapat golongan atau tokoh Mu'tazilah sekaligus muncul pemikiran sarfah tersebut merupakan rentetan sikap mereka yang mengutamakan kemampuan akal manusia dan logik. Tu saya sebut tadi. Kenapa begitu? Sebab geng Mu'tazilah ni dia satu geng fahaman yang letak akal dekat atas. Akal atas, Quran bawah dia. Kita ahli sunnah letak Quran atas, akal bawah. Quran tu dia atas, dia letak akal atas, Quran bawah. Tak, jadi problem dia apa? Problem dia apa? Bila Quran itu bila akal dia letak atas, bila tiba perkara-perkara mukjizat, i'jaz yang amrun khariqun lil adah, benda yang mencari adat, benda yang tak boleh nak lawan, dia kata sepatutnya akal atas tadi. Dia kata ini sebenarnya Allah Ta'ala yang tak bagi ni. Allah Ta'ala jadikan kita ni bodoh, letak bawah. Nampak tak? Yang maksudnya akal, Quran, kan? Kalau Mu'tazilah akal letak Quran, kan? Jadi bila Mu'tazilah nampak Quran ni ada mukjizat, Allah Ta'ala jadikan kita ni tak cerdik, jadi akal jadi bawah daripada Quran. Tak boleh nak lawan. Bila dia tak boleh nak Allah tentang mukjizat itu, maka dia akan katakan Allah yang bagi kita lemah. Itu dia katakan. Jadi dia katakan merupakan rentetan sikap golongan Mu'tazilah ini yang mereka mengutamakan kemampuan akal manusia dan juga dia banyak guna elemen logik. Akliyah. Guna logik. Kalau sekarang pun kita tengok banyak orang kata Mu'tazilah zaman moden lah, golongan yang dia guna logik. Human right. Human right itu logik lah, kan? Logik ini gini, sepatutnya logik, rasionalnya begini. Sebab apa? Dia mendahulukan akal daripada nas. Ni Mu'tazilah, kan? Yang moden begitu, Okey. Justru pendapat mereka telah disanggah dan dikritik oleh ulama ahli sunnah. Kita lah ahli sunnah yang melihat hakikat kemukjizatan Al-Quran sudut kandungan. Tu dia kata. Satu dia kata sudut kandungan, konten. Kemudian dari sudut ilmu. Kemudian dari sudut ajarannya dan bahasanya. So pengarang dia letakkan dekat sini, geng kita ahli sunnah wal jemaah, kita melihat apa dia itu hakikat kemukjizatan Al-Quran itu. Mukjizat Al-Quran yang melemahkan itu dari sudut bagaimana? Konten dia, isi kandungan dia, bayan isi dia. Kemudian dari sudut ilmu yang ada dalam Quran itu tak boleh ditandingi. Sebab satu ilmu yang manusia tak tahu, yang luar daripada kemampuan manusia. Kemudian ajarannya yang dibawa oleh Al-Quran itu juga dari sudut bahasa, dia punya lenggok bahasa, susunannya itu hakikat kemukjizatan Al-Quran yang dilihat oleh ahli sunnah wal jemaah. Untuk itu jumhur ulama berpendapat bahawa Al-Quran sendiri merupakan mukjizat. Al-Quran itu sendiri, itu jumhur melihat bahawa Quran sendiri merupakan mukjizat. Quran itu sendiri dia merupakan mukjizat atau mukjiz bidzatih. Dia kata mukjiz bidzatih. Maksudnya Al-Quran dengan segala yang ada di dalamnya, iaitu struktur kalimah, dari sudut balaghah dia, dari sudut bayan, perundangan, berita ghaib dan seluruh persoalan lain merupakan mukjizat. Kalau kita ahli sunnah wal jemaah ni, jumhur ulama lah, dia melihat mukjizat Al-Quran itu dikatakan mukjiz bidzatih.
Mu'jiz bidzatih itu maksudnya Al-Quran tu dengan segala yang ada pada Al-Quran itu adalah mukjizat. Sama ada nak tengok dia susunan kalimah dia, dia berujung ra ataupun la kan, ayat Quran kan. Dia berakhir dengan mat iwad kan. Macam kita baca surah Al-Insan, ra ujung kan, itu satu expect itu ke nak tengok, ataupun nak tengok sifat balaghah dia, perumpamaan, tamsilan yang dibawa, ataupun bayan isi konten, penerangan dia, perundangan undang-undang hukum yang dibawa, berita gaib, berita alam gaib. Maksudnya manusia pun tak boleh cerita, itu juga merupakan elemen mukjizat. Dan seluruh persoalan lain merupakan mukjizat. Itu jumhur ahli sunnah dia tengok semua persoalan lain merupakan mukjizat. Tapi kontennya itu kita kena faham, mukjizat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia bijak. Manusia memandai benda itu jadi mukjizat. Tak, memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai manusia kita kaji tengok, kita jumpa ini ada mukjizat rupanya. Allah Ta'ala sebut gini-gini dulu 1400 tahun dulu orang baca orang tak faham, tapi sekarang ni bila orang baca, betul lah ni kau tengok dengan berlaku gini, dia tu berlaku. Itu elemen mukjizat kata. Di mana ia menyebabkan seluruh manusia dan jin tidak mampu membuat yang serupa dengannya. Tengok kata pengarang dia tu. Disebabkan demikian aspek yang dilihat pada mukjizat Al-Quran itu, seluruh manusia dan juga jin yang lahir lebih awal daripada manusia pun tak mampu untuk buat serupa dengan Al-Quran. Maksudnya Allah cabar ni bukan cabar manusia je, tapi Allah cabar semua makhluk dia, manusia ke, jin ke, kalau ada binatang ke, cerdik ke, mana-mana makhluk lah, suruh datangkan seumpama Al-Quran dia kata, iaitu ekoran kelemahan diri mereka sendiri, bukan kerana sekatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini berbeza dengan Mu'tazilah. Dia kata itu ekoran sebab apa? Kalau ahli sunnah melihat yang katakan mukjizat Al-Quran itu adalah disebabkan kelemahan manusia itu sendiri. Manusia itu sifatnya lemah, dia terhad cara berfikir dia, kemampuan dia terhad. Jin kemampuan dia terhad, walaupun dia makhluk yang kita tak nampak, tapi kemampuan dia terhad. Dia tak mampu. Bukan kerana sekatan daripada Allah. Yang jenis kata sekat pada Allah ni tadi ni kan yang Mu'tazilah cara dia berfikir kata. Erti kata lain, hakikatnya Al-Quran merupakan mukjiz bidzatihi. Dia kata bidzatih. Dia kata Quran itu adalah mukjizat dengan zat, dengan Quran itu sendiri adalah disebabkan apa? Ketinggian balaghah dia, struktur bahasa, bayan, tasyri' dan yang juga yang lengkap, konten, hukum-hukum dia semua tu, iaitu sesuai untuk manusia dan tujuannya yang sempurna dengan hukum alam, juga berita gaib yang tidak akan mampu dicapai oleh manusia. Tengok kata pengarang, iaitu sesuai untuk manusia. Dia mukjizat itu dia sesuai untuk manusia, tujuan yang sempurna dengan hukum alam. Tujuan itu sempurna dengan hukum alam ni dia tali. Kemudian berita tentang gaib yang mana tidak mampu untuk dicapai, untuk dicipta, untuk direka oleh manusia dia. Untuk itu jumhur ulama membantah fahaman sarfah tersebut. So jumhur ulama dia tak setuju pandangan jenis sarfah paling-paling ni, dia tak boleh, tak tepat dia tu. Di mana mereka menjelaskan bahawa golongan atau fahaman itu seolah-olah menuduh Allah memberi kemampuan seseorang hambanya untuk berbicara, tetapi dia, yakni Allah, dalam waktu yang sama pula dia sekat atau melemahkan lidah mereka terlebih dahulu. Ni golongan sarfah Mu'tazilah ni, dia kata Allah Ta'ala yang bagi kemampuan pada manusia, tapi bila dia dengan Quran, Allah Ta'ala tarik kemampuan itu. Allah Ta'ala buat begitu. Itu
Tak kena, kata Allah Ta'ala tak buat gitu. Tapi Mu'tazilah tadi dia buat itu. Sebab apa? Sebab dia letak akal tinggi daripada Quran. Bila akal tinggi daripada Quran, dia nak dia dengan Quran dia tak boleh. Dia kata ni Allah Ta'ala punya kerja ni, dia bagi kita tak cerdik. Sebenarnya kita cerdik lagi dari Quran. Faham bahasa kasar dia gitulah. Okey. Sehubungan itu, jika dikaji dan dirujuk nas-nas juga ayat-ayat tentang cabaran Al-Quran, jelas kaum kafir Quraisy pada waktu itu merasa mampu mendatangkan kitab serupa Al-Quran. Okey, kalau kita tengok ayat-ayat Quran ini dan cabaran-cabaran yang didatangkan ayat Quran ni, dia mencabar golongan musyrikin Mekah. Mereka ni orang yang hebat, dia sudut bahasa, dia sudut balaghah, dia sudut syair, kebolehan, memang luar biasa. Tidak boleh ditandingi dari sudut sakafah, bahasa lughawi dia. Tetapi bila datangnya Quran tu, mereka bukan tak nak lawan, dia cuba lawan. Dia kata jelas kaum kafir Quraisy pada waktu itu merasa mampu mendatangkan kitab serupa dengan Al-Quran, walaupun sudut kenyataannya mereka tidak mampu atau tidak berdaya. Okay. Meneliti pandangan sorfah ini dapat disimpulkan bahawa menurut fahaman mereka, kemukjizatan Al-Quran bukan kerana zatnya, tetapi kerana ada faktor lain. Maksudnya golongan Mu'tazilah ni dia tak kata Quran tu sendiri mukjizat, dia tak. Dia kata ada faktor lain. Faktor dia apa? Nampaknya sebab Allah Ta'ala tarik tadi kan. Jadi tak cerdik boleh nak tiru Quran tu. Iaitu pemalingan potensi dia kata, atau kemampuan manusia oleh Allah. Allah palingkan kemampuan manusia. Erti kata lain, fahaman ini menjelaskan bahawa Al-Quran bukan mu'jiz bizati. Maksudnya Al-Quran sendiri, zat Quran itu sendiri bukan mu'jizat, tetapi mu'jiz bighairihi. Maksudnya Quran itu dia jadi mu'jizat dengan sebab yang lain. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala palingkan baru nampak dia tu hebat kan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak paling, ni Quran tu tak hebat kan. Tu dia katakan mu'jiz bighairihi, bukan dengan bizatihi ya. Okey. Sehubungan itu antara ulama ahli sunnah yang menentang pendapat golongan sarfah tersebut. Jadi bila kita bincangkan, ni mulalah kita nak masuk bab mukjizat ni, dibincangkan aliran. Bila ada golongan Mu'tazilah kata sedemikian, kemudian jumhur kata begini, maka datang pula ada golongan dalam kalangan ahli sunnah wal jemaah ni, dia rod, dia dilawan balik pemikiran pandangan golongan sarfah tersebut. Dia kata apa? Yang pertama oleh Abu Bakar Baqillani. Baqillani meninggal 403 Hijrah. Dia kata apa? Beliau menentang pendapat golongan sarfah dengan mengatakan kiranya menandingi Al-Quran merupakan satu kemungkinan. Menandingi Al-Quran merupakan satu kemungkinan, maka yang menjadi mukjizat di sini adalah sarfahnya. Dia kata maksudnya tengok dia kata sekiranya menandingi Quran merupakan satu kemungkinan, benda tak pasti, maksudnya mungkin, maksudnya Quran ini benda mungkin boleh ditandingi. Ini Baqillani dia kata, maka dia kata yang sebenarnya menjadi mukjizat adalah sarfah tu, sarfah pemalingan tu. Allah palingkan daripada boleh nak tanding Quran. Sebenarnya situlah dikatakan mukjizat. Dia kata kalau dia katakan menandingi Quran itu merupakan satu kemungkinan, boleh ditanding, maksudnya Quran itu tak mustahil ditanding. Quran ni sebenarnya boleh ditanding, mungkin ditanding. Jadi kalau sebenarnya mungkin ditanding, tetapi jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab adanya sarfah. Maka dia kata sebenarnya mukjizat sarfah itu, pemalingan itu adalah mukjizat. Dia kata bukan Al-Quran itu yang mukjizat, sarfah itu yang mukjizat. Ni orang main bahasa lah. Pusing balik, bagaimana dia nak counter back balik kan. Dia kata padahal semua manusia dan makhluk di dunia ini mengakui bahawa Al-Quran adalah suatu mukjizat yang mulia. Kita semua percayalah Quran itu adalah mukjizat yang mulia. Itu katanya Abu Bakar Baqillani. Dia lawan balik. Dia nak tunjukkan fahaman sarfah ni lemah sebenarnya. Pandangan pendapat Mu'tazilah ni tak tepat.
Dia kata kalau kata gitu sebenarnya mukjizatnya sorfah itu, pemalingan tu. Tak, nampak sangat tercerdik. Itu satu. Erti kata lain, Al-Baqillani mengatakan seandainya Al-Quran bukan mukjizat dari sudut struktur bahasanya yang tidak mungkin ditandingi, maka jika dalam masa yang sama pula mereka dicegah untuk menentangnya serta mereka dipalingkan daripadanya, tentu hal itu menunjukkan tidak perlunya Al-Quran diturunkan dengan struktur bahasa yang indah, yang fasih dan juga menakjubkan. Sedangkan Al-Quran itu turun dengan penuh kemukjizatan, sudut bahasanya, dari sudut kefasihannya, dari sudut balaghahnya, dari sudut isinya yang menakjubkan, yang ajaib. Jadi kalau turun itu semua bukan dari sudut strukturnya, bukan sebagai mukjizat, maka apa makna dia? Dia counter balik. Okey. Oleh kerana itu, ia menjadi hujah dan bukti bahawa apa yang dikemukakan oleh golongan yang meyakini adanya sorfah merupakan suatu kebatilan, sekaligus membatalkan pendapat mereka mengenai adanya sorfah tersebut. Jadi kalau kita boleh faham dalam kerangka begitu, maka sorfah itu sendiri sebenarnya dah membatalkan mukjizat itu. Ni dia main bahasa dia. Itu yang pertama. Itu kata Abu Bakar Al-Baqillani bila dia melawan, dia rot balik pandangan golongan Mu'tazilah dia. Kemudian yang kedua pandangan Al-Zarkashi. Azan. Azan. Allah
Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya, kita sambung sikit lagi. Okey, alhamdulillah pada malam ni kita membicarakan tentang ijaz al-Quran menurut aliran pemikiran mazhab. Malam ni kita membicarakan, maksudnya dalam bincang tentang ijaz al-Quran ni ada juga mazhab-mazhab dia kan. Dan mazhab yang besar kita boleh tengok perbalahan berlaku pada nak memahami konsep i'jaz mukjizat itu adalah di kalangan Mu'tazilah dan juga ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Mu'tazilah tadi pada mula kita angkat bahawa dia ada cara memahami teks Quran itu, mukjizat Al-Quran itu, dia menyebutkan bahawa ada elemen sorfah. Apa dia sorfah? Sorfah maksudnya Allah memalingkan hambanya daripada dapat menandingi Al-Quran itu. Bukan tak boleh ditanding, tapi Allah palingkan. Dan itu pandangan geng Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah ni dia mendahulukan akal daripada nakal, mendahulukan akal daripada dalil-dalil Quran hadis. Tapi bila dia mendahulukan akal, bila mana Quran itu atas saja, dia jam dia tanya Allah tak kasih lah ni, kita nak lawan dia jadi macam itu pandangan Mu'tazilah. Kita angkat, dia bawa kat sini. Ada golongan Mu'tazilah, sebahagian ulama kemudian lain menyatakan dari sudut yang dikatakan mukjizat tu, kalau Mu'tazilah dia kata seluruh Al-Quran, cuma dia memahami tu bagaimana. Ada sebahagian ulama kata sebahagian sahaja, sebahagian kecil, sebahagian besar. Ada menyebutkan hanya surah yang pendek sahaja, surah yang ataupun beberapa ayat saja. Semuanya didalilkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan dibawa ke sini tokoh-tokoh Mu'tazilah yang kita sebutkan tadi, An-Nazamnya, pandangan dia, Al-Fuatiti dia, dan juga Ar-Rumani. Semua ni mereka menguatkan hujah-hujah Mu'tazilah yang mengatakan bahawa adanya elemen sorfah itu. Okey. Kemudian kita datangkan dengan jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Dikatakan apa, dikatakan mukjizat tu mukjiz bizatihi ke, ataupun dikatakan mukjiz bi ghairihi, bukan bizatihi. So golongan ahli sunnah wal jamaah dia tolak, dia katakan bahawa i'jaz mukjizat Al-Quran ni dia memang betul-betul mukjizat, dia tidak berlaku pemalingan. Maksudnya bukan disebabkan Allah palingkan, Allah memang cabak suruh buat. Dan dibawakan ayat Al-Quran, tadi ada ayat Al-Quran yang didatangkan supaya manusia ni cuba buat, cubalah fa'tu bi suratin min misli. Allah suruh dah datangkan. Itu golongan jumhur ulama. Kemudian didatangkan golongan ahli sunnah wal jamaah yang lawan balik pandangan golongan Mu'tazilah. Tadi yang pertama ni Baqillani, kita dah sebut dah. Baqillani bagaimana dia katakan, kalau dia katakan adanya ilmu sorfah, maka mukjizat sebenarnya pada sorfah itu, bukan pada ayat-ayat Al-Quran. Kalau sorfah itu mengatasi tingginya Al-Quran, maka sorfah itulah mukjizat. Okey, kita tengok yang kedua. Kita habiskan yang kedua ni sikit lagi, pandangan yang kedua. Zarkashi ni ulama yang ada karya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Zarkashi meninggal 794. Apa pula komen dia? Dia rot balik, dia kata secara terperinci beliau mengemukakan kelemahan hujah nazam. Okey, Zarkashi pula dia buat hujah, dia ceritakan bagaimana kelemahan hujah an-nazam Mu'tazilah tadi dan juga Ar-Rumani sebagaimana berikut. Yang pertama, kata Zarkashi, dia kata Al-Quran sendiri secara tidak langsung telah menolak pendapat golongan ni. Secara indirect sebenarnya Quran sendiri dah tolak dah pandangan Mu'tazilah.
Ini ada dalam ayat Quran tersirat. Apa Allah Taala sebut? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, Qul, katakanlah wahai Muhammad, kamu cakap wahai Muhammad kepada orang musyrikin Mekah dan juga makhluk semua, la in ijtama'atil insu wal jin, kalau manusia, bukan cakap manusia dan juga makhluk jin sekali berkumpul sama-sama fikir untuk buat satu surah macam Quran. Bukan panggil manusia, jarang tengok dia. Kalau kita tengok ayat Quran ini, sebab dia Tuhan, kalam Allah, dia kata tu, dia tak kata pada manusia, dia kata manusia dan juga jin. Yang cuba tak sebut binatang di sini, sebab binatang ni tak ada akal, kan? Maksudnya jin dia ada akal. Maka Allah Ta'ala kata ni, makhluk aku yang ada kat bumi ni, ni manusia jin, kalau boleh cubalah buat. Manusia ke kalau ni jin kata nak tunjuk hebat, cuba buat, dia kata fa'tu, dia kata ala ayatu bimisli hadzal Quran, kalau dia nak buat seperti mana Quran itu, la ya'tuna bimisli. Allah sendiri sebut la ya'tuna bimisli, nescaya manusia dan juga jin tidak akan mampu untuk mencipta seumpama Al-Quran itu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun manusia minta tolong jin, jin minta tolong manusia, sama-sama khatib, saling bantu-membantu, maka tetap tak boleh buat Quran, sebab dia mukjizat. Allah cabar, dan dalam cabaran Allah Ta'ala siap bagi tahu, kalau kau buat pun tak boleh, kan? Sebab Allah Ta'ala dah cipta. Macam kita lah, kita tuan-tuan, kita yang cipta nama dia kereta, kan? Kereta kita ada motosikal tu memang kita yang cipta. Lepas tu kita kata, kau jangan buat lawak lah, itu orang isi petrol, kau jangan letak minyak tanah, confirm start tak hidup, kan? Kan? Cuba try. Dia kata boleh minyak tanah, kata minyak masak pun boleh kita letak, kan? Ada orang cakap, cubalah try, kata ni memang petrol aja spek dia, kan? Try letak minyak masak, bahal lah, kan? Itu kan, itu Allah cabar, kan? Ayat tersebut memperlihatkan ini surah Al-Isra ayat 88, kan? Ayat tersebut memperlihatkan kelemahan bangsa Arab menyusun karya seumpama Al-Quran. Seandainya Allah yang melarang mereka, maka mukjiz atau kelemahan itu bukan Al-Quran, tetapi Allah sendiri, dia kata. Okay. Padahal ayat yang mencabar mereka menghasilkan karya yang setaraf dengan Al-Quran bukan untuk menandingi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Maksudnya suruh tanding apa yang Allah Ta'ala cipta itu, bukan suruh tanding yang Allah buat palingan itu. Itu kefahaman Mu'tazilah, dia kata. Okey, itu yang pertama, dalil oleh Zarkashi. Yang kedua kata dia, Zarkashi kata, masyarakat Arab mungkin mampu menghasilkan karya yang sama dengan Quran, tetapi mereka mengalami kesukaran untuk menandingi isi kandungan dan gaya bahasa. Orang Arab ni hebat, dari sudut bahasa, budaya, dari sudut ketinggian sakafah dia, ilmu dia memang hebat. Tetapi kalau dia mampu buat macam Quran pun, tapi sebenarnya dari sudut konten, isi kandungan dan juga gaya bahasa sunnah dia tak mampu tandingi. Itu yang kedua, kata Zarkashi. Yang ketiga, Al-Quran mengemukakan perkara yang akan terjadi pada masa akan datang. Itu satu bentuk mukjizat dalam kehidupan ini, di samping berita-berita alam akhirat yang akan dialami manusia kelak, di mana apa sahaja yang dikemukakan oleh Al-Quran tersebut kemudian terbukti dalam perjalanan hidup manusia ini. Maksudnya pada zaman Nabi, belum sampai kiamat lagi ni, yang on the way, yang dah kiamat tu confirm dah satu, azab akhirat, syurga neraka tu confirm dah. Sekarang ni on the way nak sampai daripada Muhammad sampai kita ni pun dah banyak benda yang terbukti daripada kebenaran isi kandungan Al-Quran itu. Sebagai contoh, dia kata Allah mengatakan di dalam Al-Quran, suatu masa umat Islam akan menjadi paksi kuasa di dunia ini. Hal itu benar-benar terjadi. Allah Ta'ala sebut orang Islam ni dia akan
akan berkuasa. Contohnya dia kata zaman Abbasiyah, sebagaimana firman Allah SWT, zaman Abbasiyah Islam memang kuat. Itu bukti Quran sebut dan berlaku pada zaman Abbasiyah. Dia bawa ayat Quran ni daripada surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Tengok, ayat Quran sebut, benda tak berlaku lagi. Sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, maksud sebelum zaman mereka, khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu agama Islam, yang telah diredainya, Allah Ta'ala redai untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Dan betul-betul berlaku. Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kerajaan Abbasiyah. Memang Islam tu menguasai. Yang mana pada zaman Nabi tu rasa macam tak logik lah. Rasa macam tak logik. Tiba-tiba kita boleh takluk mereka kan. Kita lagi power pada mereka. Contoh kan. Kan. Tapi bila ayat Quran ni cerita, benda tu berlaku. Mukjizat. Itu yang C, yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita tengok. Yang terakhir kata Zarkashi. Dia hujah dia. Al-Quran mengemukakan kisah-kisah lama yang tidak terdapat dalam cerita Arab. Satu tadi yang akan datang. Kemudian yang keempat, Zarkashi kata Quran kisah-kisah lama yang mana tidak terdapat dalam cerita Arab. Orang Arab tak tahu pun cerita benda tu, tiba-tiba ada dalam Quran. Satu bentuk mukjizat. Kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Harun, serta kisah Nabi lain dan tentangan mereka terhadap dakwah dan akibat. Dia ceritakan tentang Nabi-Nabi dahulu. Kita ada kitab Taurat, Injil, Zabur, ada suhuf, ada cerita-cerita para Nabi. Sebahagian tak lengkap. Kemudian dah berlaku tahrif, dah berlaku penyimpangan, penyelewengan. Tapi mari dia Quran ni dia cerita yang betul. Dan dia perbetulkan kitab-kitab yang terdahulu dah menyeleweng, dan dia cerita lebih detail. Ada benda-benda yang baru, info yang disebut dalam Quran, yang mana benda tu juga sebagai bentuk mukjizat dia tu. Itu hujah yang keempat. Kemudian kata Zarkashi, pengarang ni dia tutupkan, di mana beberapa ciri dan kisah-kisah yang menyokong alasan bahawa kemukjizatan Al-Quran bukan terletak pada kekuasaan Allah, tetapi Al-Quran sendiri yang memiliki kekuatan sehingga masyarakat Arab tidak mampu menciptakan karya yang setara atau serupa dengannya. Kata Syekh Zarkashi, dia kata konten Quran itu sendiri, janganlah kata Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Konten Quran itu sendiri, cerita yang akan datang, cerita yang telah lepas. Yang Arab dia tak boleh nak buat cerita begitu. Kita boleh katakan bila kita buat cerita, kita nak buat cerita tentang planet Pluto. Kita ceritakan planet Pluto ni bentuk dia begini, apa tanah dia, pokok apa yang dia tanam kat sana, udara. Kita boleh cerita? Tak boleh, sebab kita tak tahu benda tu. Tapi bila datang Quran, dia boleh cerita yang dulu, yang akan datang, yang mana manusia Arab kalau dia nak lawan elemen aspek tu dia tak mampu. Itu hujah, 4 hujah yang diangkat oleh Az-Zarkashi untuk memberi untuk melawan fahaman sarfah yang dikatakan pemalingan golongan Mu'tazilah tersebut. Okay, saya rasa kita berhenti itu dulu, nanti kita tengok hujah-hujah yang lain. Silakan.
dia istilah Mu'tazilah moden ni dah banyak dah ada beberapa karya yang disebutkan pemikiran Mu'tazilah moden tu. Dia memang kalau tengok angle tu dia memang berlaku lah. Dia ada, tapi dia tak ambil fully lah. Dia elemen tu memang dia tak, elemen cara berfikir golongan Mu'tazilah itu dia mendahulukan akal daripada memang berlaku. Cuba tengoklah tempat mana yang sesuai kita nak landing, itu memang berlaku. Dan ada dah beberapa tulisan dia komen tentang golongan Mu'tazilah moden mewujud cara sistem itu, cara pemikiran, sebab kita membincangkan tentang mazahib fikriyah dia tu gitu. Bagus nampaklah dia punya kerangka. Jadi bila kita bahas tu tentang mukjizat tu, kita tak tergelincir lah memahami konteks yang sebenar gitu. Okey, saya rasa dekat situ dulu. InsyaAllah nanti kita tengok pandangan-pandangan ulama lain yang memberi kita faham yang baik tentang mukjizatnya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.